Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini hari Jumaat dan kita pun dah masuk ke hari 15 Ramadan. Alhamdulillah dapat juga mengharungi sehingga ke hari 15. InsyaAllah kalau panjang umur sehingga 30 Ramadan, InsyaAllah. Okay. Cepat je rasa bulan Ramadan ni kan, tiba-tiba nak habis dah. Rasa baru je semalam berpuasa. Okey, Alhamdulillah hari ni Sensei ada sedikit masa yang lapang sebelum Sensei mulakan kelas petang ni. Lepas Jumaat insyaAllah ada satu lagi kelas. Dan pagi tadi pun Sensei mulakan kelas dengan kelas online. Kelas tu diadakan secara mingguan untuk sebenarnya alternatif Sensei lah untuk menyokong sahabat-sahabat PG yang memerlukan tempat bergantung. Tapi bukan semata-mata je cakap-cakap kosong tapi memang Sensei kongsi tentang kemahiran-kemahiran dan juga langkah-langkah yang praktikal lah untuk penulisan tesis masing-masing, insyaAllah. Okay, so welcome back to my channel. Dan hari ini Sensei akan pergi kepada siri kedua, anda tanya, Sensei jawab. Okay. Siri pertama kita dah cerita tentang secara generalnya pendapat tentang GOT, Graduate on Time. Dan yang kedua ni Sensei nak kupas satu soalan daripada sahabat PG yang datang singgah through WhatsApp. Bukan hari ni lah, dah lama dah soalan ni, cuma Sensei nak berkongsi dengan lebih ramai. Okey, soalan sahabat PG kita kali ini dia tanya, Sensei, boleh tak kongsi faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum saya nak memulakan pengajian PhD? Dia tanya PhD, tapi PhD dengan Masters tu kita sekalikan lah Okey. Okey, jadi tujuannya adalah nak tahu faktor-faktor utama yang perlu diambil kira lah sebelum nak memutuskan nak buat keputusan untuk menyambung pengajian. Okay, good. This is a very good question. Okay, sebab kita bila kita nak pergi berperang tiba-tiba takut kan dengan perang. Bila kita nak pergi berperang, kita kena sediakan peluru. Kita kena ada strategi, kita kena ada taktikalnya, betul tak? Sama lah kita nak pergi sambung belajar, of course kita kena ada persediaan untuk menghadapi hari sukar dan hari senang. Hari senang tak apalah, kalau time hari sukar, okey. Jadi sepanjang Sensei menyambung pengajian, okay, adalah beberapa faktor yang Sensei boleh kongsi dan mengikut pengalaman dan juga pemerhatian yang Sensei buat kepada rakan-rakan. Okey, faktor utama. Ini Sensei rumuskan faktor utama sahaja. Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi, tapi faktor utama yang kita perlu ambil kira. Yang pertamanya adalah sokongan. Okey. Pastikan apabila kita nak sambung pengajian kita, keputusan itu disokong oleh orang-orang terdekat yang berada di sekeliling kita. Orang-orang terdekat ni termasuklah keluarga kita, mak ayah kita, kalau yang dah ada suami, kalau yang dah ada isteri, anak-anak, okey. Pastikan mereka sedar apa yang mereka akan lalui. Sebab perjalanan PhD ni bukan kita seorang je. Sebab bila kita melaluinya, kita akan mempengaruhi setiap orang yang di sekeliling kita. Okay? Macam Sensei, pengalaman Sensei macam itulah. Bila Sensei sambung PhD tu, apa yang berlaku tu bukan setakat kita je terkesan, tapi sebenarnya orang yang rapat dengan kita pun terkesan. Sampai anak-anak pun terkesan. Bukan nak kata yang anak kecil tu sampai boleh cakap, tesis mama ni macam ni mama buat macam ni Okay? So maksudnya dia mengikuti perjalanan tu juga. Okay, jadi sokongan daripada keluarga terdekat sangat penting. Dan bawah sokongan juga kita perlu ada circle yang positif. Okay, circle yang positif ni termasuklah determine and know your circle. Sebelum masuk belajar, tolong pastikan circle yang berada di kalangan kita tu adalah yang positif. Kawan-kawan kita termasuk kawan-kawan yang seperjuangan. Itu penting sebab ini dinamakan sebagai support group daripada kawan-kawan. Dan support group ini sangat penting untuk mempunyai frekuensi yang sama ataupun wavelength yang sama dengan kita, supaya apa yang kita buat dia boleh faham. Okay?
Jadi dua benda ni saya rasa adalah faktor yang perlu diambil kira lah sebelum sama belajar. Kalau tak dapat restu, biar dulu. Tak apa, kalau tak dapat restu, pujuk-pujuk lah, okay, supaya dapat restu. Dan carilah support group yang positif. Okay. Yang kedua, faktor yang kedua adalah saya rasa penting, bukan rasa tapi memang penting, iaitu faktor keuangan. Okay. Kalau yang self finance, kalau yang memang betul-betul bersemangat nak sambung dan walaupun tak dapat beasiswa ke, tak dapat cuti belajar bergaji penuh ke, tapi masih lagi nak menyambung pengajian, pastikan ataupun plan rancang keuangan. Okay. Sebab keuangan kita perlulah berada di tahap yang memuaskan. Kerana bila kita melangkah je masuk ke dalam dunia postgraduates, maka kita tidak boleh loket untuk melabur kepada ilmu tadi. Banyak benda yang memerlukan duit. Tambah-tambah lagi apabila kita memilih untuk belajar di universiti yang lebih jauh, maksudnya di luar negeri, okay? Merentas negeri. Sekarang tak boleh rentas negeri lah ni. Merentas negeri. Jadi banyak modal untuk perjalanan, untuk hotel kalau yang jauh. Kalau yang berada berdekatan pula banyak juga modalnya. Nak bayar yuran, of course 2,000 lebih, 3,000 lebih satu semester. Yang keduanya yuran-yuran untuk nak pergi bengkel, untuk equip diri kita dengan kemahiran-kemahiran tambahan. Yang ketiga pula, mungkin kita perlukan modal untuk publish paper kan, beli buku, makan, minum, travel, tol, duit minyak. Okay, itu semua kena masuk kat dalam kita punya perancangan keuangan. Okay, bagi sensei, keuangan ini adalah sangat penting. Bukan nak kata, tapi orang yang tak sambung PhD pun, kalau ada masalah keuangan, dia boleh jadi punca stres, boleh jadi depressed, dan akhirnya lead kepada mental sickness dan sebagainya. Dan kita tak nak benda tu berlaku kepada kita, right? Ini bukan benda main-main. Okay? Okay, dan yang ketiganya saya rasa motivasi dan kemahiran. Sensei letakkan motivasi dan kemahiran, kenapa? Sebab bagi sensei motivasi dan kemahiran tu dia kena seiring. Dia tak boleh satu tinggi, satu rendah. Okay? Dia tak boleh motivasi je tinggi tapi kemahiran tak ada. Motivasi nak buat sesuatu sangat tinggi, tapi macam mana nak buat tak tahu. Jadi tak boleh, dia kena seiring. Kalau kita tahu pun nak buat sesuatu tapi tak ada motivasi nak buat pun tak jadi. Okay? Dia akan macam ni juga. Alright? Jadi dua-duanya perlu seiring. Motivasi pun kena tinggi, kemahiran pun kena ada. Barulah kita punya perjalanan PhD itu akan in a very fast pace lah. Maksudnya lebih lancar macam tu. Okay? So itu antara faktor-faktor utama yang sensei boleh kenal pasti yang sebelum melangkah nak masuk PhD. Dan sensei rasa 3 faktor ini juga sebenarnya boleh diguna pakai oleh yang telah menyambung pengajian. Pastikan 3 benda ini berada di tahap yang optimum. Kerana ini adalah antara salah di antara faktor yang akan menyokong pengajian anda. Okay? Alright. So saya rasa setakat itu perkongsian sensei. Semoga bermanfaat. Nanti sensei akan jawab soalan yang lain pula dalam siri yang ketiga. Yang tengok, like dan subscribe. Okay? Kalau nak tanya apa-apa, tak apa, it's okay, boleh komen kat bawah. Alright. So, selamat berbuka puasa. Selamat menyambut Ramadan yang ke-15. InsyaAllah nanti sensei akan berkongsi lagi di siri yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.